Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang saya kasihi, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam pengajian iaitu Serambi Ilmu Online, bahagian tasawuf dengan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita meneruskan, ada pengumuman duka cita, iaitu telah wafat Yang Amat Mulia Tengku Hajah Nurhana binti Almarhum Sultan Mahmud pada pagi hari ini, yang insya-Allah akan disolati di Masjid Wilayah Persekutuan. Maka jiran tetangga yang ada kesempatan untuk hadir dan melaksanakan solat jenazah insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua menghadiahkan Fatihah kepada almarhumah. Laha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin, yang mana dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, berada pada juz yang pertama, juz 1, muka surat 401, bab ke-6 pada menyatakan rahsia haji. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Ilahi akhrasat ma'asi lisani fama li wasilatun min amalin wala syafi'un siwal amali. Artinya, wahai Tuhanku, telah mengeluhkan oleh maksiat akan lidahku, maka tiada ada bagiku daripada amal yang menyampaikan akan dikau, dan tiada sesuatu yang lain daripada harap kepada rahmat-Mu jua. Jadi, telah mengeluhkan oleh maksiat akan lidahku, maka tiada ada bagiku daripada amal. Fama li wasilatun min amalin wala syafi'un siwal amal. Ini doa yang dipanjatkan tadi, sambungan pada minggu lepas. Lalu dia berdoa, Ilahi inni a'lamu anna dhunubi lam tubqi li indaka jahan wala li'tidhari wajhan lakinnaka akramul akramin. Artinya, wahai Tuhanku, bahawasanya aku ketahui bahawasanya segala dosaku tiada meninggalkan bagiku padamu akan kemegahan, dan tiada bagiku uzur kepadamu akan sesuatu jalan, tetapi adalah Engkau yang terlebih murah daripada segala orang yang murah. Ilahi, in lam akun ahlan an ablugha rahmataka, fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Rahmatuka wasi'at kulla syai'in wa ana syai'un faj'alni mimman wasi'athu rahmatuk. Artinya, wahai Tuhanku, jika tiada aku ahli bahawa sampai aku akan rahmat-Mu,
itu, maka bahasanya rahmatmu itu ahli bahawa sampai ia akan daku. Kerana rahmatmu itu luas akan sesuatu dan aku adalah sesuatu. Maka jadikan olehmu akan daku daripada orang yang luas akan dia oleh rahmatmu. Lalu dia terus berdoa. Allahumma inna dhunubi wa in kanat idhaman walakinnaha sigharun fi jambi afwika faghfirha li ya karim. Artinya, wahai Tuhanku, bahawasanya segala dosaku, dan jika ada ia amat besar tetapi ia kecil di dalam sisi hadrat maafmu, maka ampuni olehmu akan dia bagiku, wahai Tuhanku yang murah. Lalu dia doa terus, ilahi anta ana al-awadu ila dhunubi wa anta al-awadu ila al-maghfirah. Artinya, wahai Tuhanku, engkau adalah engkau, yakni engkaulah yang terlebih besar lagi terlebih kuasa. Dan aku adalah aku, yakni aku yang terlebih hina lagi yang terlebih lemah. Ini makna yang diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani pada lafaz Arab doa tersebut. Ini dia dah bagi makna maksud dia. Jadi, pengiktirafan kita ini we are nothing. Hina lagi yang terlebih lemah. Aku beradat. Al-awadu beradat kembali. Ila dhunubi kepada mengerjakan dosa. Dan engkau beradat kepada mengampuni akan dosa. Kerana Allah SWT kan At-Tawwab, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ini. Ilahi in kunta la tarhamu illa ahla ta'atika fa ila man yafza'ul mudhnibun. Artinya, jika engkau tiada memberi rahmat melainkan orang yang berbuat taat akan dikau, maka kepada siapa pergi meminta ampun oleh orang yang berbuat dosa. Allahumma ilaika kharajna wa bifanaika anakhna wa iyyaka amalna wa ma indaka talaqna wa li ihsanika ta'arradna wa rahmataka rajawna wa min azabika ashfaqna wa ilaika bi athqali dhunubi harabna wa li baitikal harami hajajna ya man yamliku hawaij as-sa'ilin wa ya'lamu dhama'ir as-samitin ya man laysa ma'ahu rabbun yud'a wa ya man laysa fawqahu khaliqun yukhsha wa ya man laysa lahu wazirun yu'ta wa la hajibun yursha ya man la yazdadu ala kathrati su'ali illa judan wa karama wa ala kathratil hawaiji illa tafaddulan wa ihsana wa ala kathratiz zunubi illa afwan wa karama. Artinya, wahai Tuhanku, kepadamu kami keluar dan di halaman hadaratmu kami hentikan kenderaan. Dan akan dikau kami harap dan barang yang pada hadratmu kami pinta. Dan bagi kebajikanmu kami datang menuntut. Dan akan rahmatmu kami harap dan daripada siksamu kami takut. Dan kami lari kepadamu dengan meminta ampun akan segala keberatan dosa kami. Dan kerana baikmu yang haram, kami naik haji, wahai Tuhanku, yang memiliki akan segala hajat orang yang meminta dan yang mengetahui akan segala kehendak yang di dalam hati orang yang diam. Wahai Tuhanku yang tiada disertanya Tuhan yang dituntut. Wahai Tuhan yang tiada di atasnya yang menjadikan yang ditakuti. Wahai Tuhan yang tiada baginya wazir yang didatangi. Dan tiada baginya jurubahasa yang diberi upah. Wahai Tuhan yang tiada bertambah atas kebanyakan orang yang meminta itu, melainkan murah dan mengurniakan, dan tiada bertambah atas kebanyakan orang yang berhajat kepadanya, melainkan menganugerahi dan memberi kebajikan, dan tiada bertambah atas orang yang banyak dosa itu, melainkan mengampuni ia akan dia dan menyayangi ia akan dia.
Dan seyogyanya hendaklah membanyakkan di dalam wukuf di Arafah. Itu akan doa Sayyidina Khidir alaihissalam, iaitu dibaca, Ya man la yushghiluhu sya'nun an sya'nin, wala yushghiluhu sam'un an sam'in, wala tashtabihu alaihi al-aswatu, Ya man la taghlituhu al-masailu, wala takhtalifu alaihi al-lughatu, Ya man la yubrimuhu ilahul mulihin, wala tudjiruhu mas'alatus sa'ilin, Adhiqna barda afwika wa halawata maghfiratika wa rahmatika. Artinya, wahai Tuhan yang tiada membimbangkan akan dia oleh sesuatu pekerjaan, dan tiada dibimbangkan akan dia oleh pendengaran yang lain, dan tiada diserupakan atasnya oleh beberapa suara, yakni tiada sama atasnya itu suara daripada suara yang lain. Wahai Tuhan yang tiada tersalah akan dia oleh beberapa banyak orang yang meminta akan dia, dan tiada bersalah atasnya sebab bersalah-salahan bahasa. Wahai Tuhan yang tiada menjemukan akan dia oleh orang yang membanyakkan meminta kepadanya, dan tiada memarahkan akan dia oleh kebanyakan pinta orang yang meminta. Wahai Tuhanku, beri olehmu akan kami rasa sejuk maafmu, dan akan manis ampunan dan rahmatmu. Dan seyogyanya membanyakkan berdoa barang yang dikehendakinya baik dunia maupun akhirat. Kerana tempat wukuf itu tempat yang mustajab, dan wukuf itu waktu yang mustajab lagi makbul, dan lagi sunat membanyakkan mengucap istighfar bagi dirinya dan bagi ibu bapanya dan bagi segala mukmin yang laki-laki dan mukminah yang perempuan. Dan seyogyanya ia bersungguh-sungguh berdoa, dan seyogyanya membesarkan ia akan permintaannya, kerana tiada besar sesuatu kepada Allah. Dah selesai, habis doa. Ni kalau minggu lepas kita teruskan doa ni, kita terlebih waktulah. Kerana waktu untuk program-program yang lain. Okay, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi doa yang dibaca pada waktu Arafah, wukuf di Arafah tu memang sangat panjang, seperti yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang juga datang daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan kitab-kitab yang lain. Lalu diteruskan muka surat 404. Jumlah yang ketujuh pada menyatakan segala amal haji yang tinggal kemudian daripada wukuf di Arafah itu, iaitu daripada bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina dan melontar jamrah dan menyembelih kurban atau hadyu binatang sembelihan atau dam dan bercukur dan tawaf. Maka apabila berjalan daripada Arafah kemudian daripada masuk matahari itu, maka seyogyanya dia berjalan dengan tetap dan dengan adab, dan jangan ia berlari-lari, dan jangan ia menyakiti akan orang pada ketika berjalan itu. Dan sunat pada ketika berjalan itu membanyakkan talbiyah serta dinyaringkan suaranya itu. Maka apabila sampai ia ke Muzdalifah, maka sunat ia membaca Allahumma inna hadhil muzdalifatu jama'ta fiha alsinatan mukhtalifatan yas'alunaka hawaija mu'tanifah faj'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkal alaika fakaffaitahu. Artinya, ni. Jadi bila berjalan ke Muzdalifah tu, dia baca doa ni, wahai Tuhanku, inilah Muzdalifah yang engkau himpunkan di dalamnya segala bahasa yang bersalah-salahan, padahal mereka itu berdoa akan dikau akan segala hajat masing-masing. Dimula dengan hajat yang baru. Maka jadikan olehmu akan daku daripada orang yang meminta akan dikau, maka engkau mustajabkan baginya, dan daripada orang yang tawakal atasmu, maka engkau cukupkan akan dia. Dan wajib ia bermalam di Muzdalifah. Kena bermalam di Muzdalifah. Itu hingga masuk tengah malam. Maka barang siapa keluar daripada Muzdalifah itu dahulu daripada tengah malam, maka lazim atasnya dam. Kalau dia keluar sebelum malam kan, hingga daripada tengah malam dah keluar dulu, dia kena bayar dam. Sebab itu
kita kena faham. Di dalam haji ni ada perkara yang dia buat menyebabkan hajinya terbatal yang dia tak boleh ganti dengan bayar dam. Contohnya dia jima pada ketika haji ni, pakai ihram ni, kan? Belum tahallul ni, kan? Contoh dia berjima, contoh dia, ini menyebabkan tak sah haji dia dan wajib dia tunaikan pada tahun hadapan. Ni. Itu satu. Dan berdosa besar. Okay. Lalu, tapi ada yang kalau dia tinggalkan, dia tidak batal hajinya tapi dia kena bayar dam. Contoh dia ni, Muzdalifah tadi. Ditinggalkan, dia wajib haji. Tapi ditinggalkan, dia kena bayar dam. Sahlah sah. Secontoh dia bagi jamaah. Ni ada yang bertanya kepada saya semalam. Ada jamaah ni, dia dah wukuf. Tapi lepas tu dia sakit kalau tak salah. Dia terpaksa pergi ke hospital. Sebab kalau tak, dia akan meninggal. Jadi dah darurat dah tu. Dia terpaksa pergi hospital. Bila dia dekat hospital tu, dia tak dapatlah pergi Muzdalifah. Tak dapatlah jamrah. Dia kena bayar dam lah. Ni dia kena bayar dam. Kan? So dia mengalami kemurungan. Kerana dia rasa dia tak sah haji dia. Tak sah tuan. Tuan haji itu sah. Saya dah panggil haji. Tuan haji kalau dia mendengarkan, ni sah haji dia. Cuma dia kena bayar dam. So macam mana tak dapat buat ibadah tu? Saya nak ibadah tu. Contoh dia. Saya nak ibadah tu. Tuan haji kena faham. Contoh dia wanita. Termasuk yang dia orang haji yang termasuk perlu mereka lakukan adalah tawaf. Contoh dia. Tawaf haji. Tapi tawaf ni kalau perempuan dia tu haid, dia boleh tawaf tak? Ini contoh dia. So tak boleh lah. Oh no, tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Sebab apa? Sebab Allah SWT takdirkan dia dalam keadaan tak boleh. Contoh dia. Kerana dia dalam keadaan haid. Misalnya. Dalam keadaan uzur. Itu. Jadi kita kena faham. So haji ni ada dam. Yang mana kalau dia tinggalkan, dia kan tidak. Dam tu ibadah lah bagi dia. Itu dah ibadah lah. Ini. Hadirin hadirat. Dan bukannya sengaja tak nak. Dia memang sakit. Tuan haji memang dah sakit. Nak buat macam mana? Terpaksalah pergi ke hospital. Itu. Okey. Dan sunat dihidupkan malam itu dengan berbuat ibadah. Sebab itu orang yang pergi haji, janganlah dekat tempat wukuf, tempat Muzdalifah, kan? Duk main gadget, main benda-benda, jangan. Penuhkan dengan ibadat. Penuh dengan ibadat. Sebab itu, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Saya ada yang hantar video. Iaitu saya tak ingat di Muzdalifah atau di Mina. Tak ingatlah yang mana, salah satulah di situ ada sebuah video di mana menunjukkan tempat VVIP punya bilik. Dia bukan kemah. Macam bilik-bilik kecil. Lengkap dengan katil, dengan busanya, dengan bilik air yang nikmat, yang cantik, yang sedap. Itu tak ada masalah. Tapi ada TV lah tu. Jangan-jangan ada Netflix juga. Aduh. Itu bahayalah. Bukan bahaya apa. Kita patutnya dah dapat peluang melaksanakan haji. Penuhkan dengan ibadat. Jangan kita lara dengan perkara tu. Kalau kita baca sejarah manasik, sejarah perjalanan, biografi orang yang melakukan haji zaman dulu. Termasuk awam dan ulama. Dia orang macam pergi haji ni macam seumur sekali. Contoh dia lah. Zaman dulu di mana susah orang nak pergi haji. Naik kapal. Berapa? 6 bulan. Naik kapal berapa bulan? Saya tak ingat. Kan? Perjalanan dia. Contoh kalau naik kapal yang moden tu, yang dari Pulau Pinang tu, dari Pulau Pinang tu, Pulau Pinang tu, itu dia kata sebulan, 2 bulan perjalanan. Sekejap lah. Lama sebenarnya. Tapi okey. Masih kejap. Tapi ada yang perjalanan dia tu mengambil masa zaman dulu lagi pakai angin.
Itu adalah 6 bulan untuk sampai ke Jeddah. Misalan dia. Ada yang saya baca kapal tersebut hanya turun di Aden. So dari Aden tu dia kena naik unta. Ni lagi jauh. Lagi jauh. Ada yang sampai Jeddah. Contoh dia. Jadi kalau baca sejarah dulu, ada sultan dekat negari Melayu ni, saya tak ingat sultan mana. Dia sampai meletakkan takhta dia. Means dia berikan takhta dia dah tua. Jadi dia dah umur macam 50 ke atas, 60. Dia teringin nak pergi haji. Dia sultan. So dia mampu istita'ah. Ketakwaan dia, maka dia letak takhta dia. Abdicate bahasa Inggeris dia. Dia turun takhta lah kiranya. Dia serahkan takhta dia kepada raja muda dia. Ni. Dia serahkan takhta dia kepada raja muda dia sebab dia nak pergi haji. Dengan dia bawa, dia dah siap dah. Okey, yang ni harta negara, harta negeri dia. Itu dah tak boleh usik, itu milik istana, diturunkan kepada raja muda dia. Dia ambil bahagian dia untuk dia pergi haji dan dia dah niat dah. Dia nak pergi haji ni sebab dia dah tua, dia nak pergi haji. Dia akan beli rumah di sana, dia akan duduk sebagai rakyat biasa. Dan berharap dia meninggal di Mekah. Ni. Dia nak meninggal di Maklah, nak dikuburkan di Maklah. Saya tak ingat, saya baca kat mana. Ada satu buku tentang sejarah orang pergi haji. Saya baca buku tu, Masya Allah. Jadi sebab saya terus terang, saya dah pergi umrah, saya belum pergi haji dan saya teringin nak pergi haji. Tapi bila baca itu saya suka. Menaikkan semangat ibadah. Jadi bila mereka pergi haji ni, yang akan kembali lagi, lebih-lebih lagi, juga orang yang tinggal di sana, dia tak membazir waktu lah. Jadi kalau dah waktu haji ni, dia ambil semua kesempatan. Semua tempat yang boleh mustajab, dia pergi situ, dia berdoa. Dan banyak yang saya baca, ada yang saya baca, dia berdoa, Ya Allah, matikanlah aku di tanah haram ini dan kebumikanlah aku. Maksud dia, berdoa semoga dia dikebumikan oleh ahli Mekah di Maklah misalnya. Ada yang doa tu. Di Baqi' misalnya. Dia memang berharap untuk dikebumikan di situ. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada yang sampai pergi haji, memang waktu wukufnya, doa penuh sepenuh-penuhnya. Ibadah baca. Dia ada amalan kita panggil Dalailul Khairat. Selawat, kitab selawat Dalailul Khairat. Itu dibaca. Dibaca setiap hari, awal sampai habis. Jadi tak membazir. Dengan buat benda lain. Baca Quran satu hari 10 juz. Kan? Ada yang hafiz satu hari satu Quran. Satu hari satu Quran. Solat, tidak berhenti solat. Berzikir, pegang tasbih, tak berhenti berzikir. Semua jenis wirid dia baca. Kan? Tak ada nak sibuk dengan perkara urusan dunia. Ini. Itu dia, teman-teman. Sebab tu, kalau saya diberi rezeki untuk berada di Mekah dan hidup di Mekah, meninggal di sana atau Madinah, dua-dua tanah haram, saya sangat bersyukur, ya Allah. Sangat bersyukur. Satu kenikmatan yang luar biasa. Orang sanggup dari kaya-kaya meninggalkan semuanya untuk dapat berada di sana. Bahkan yang menarik, ini saya dengar waktu saya pergi ke umrah terakhir 2016. Ada orang Bangladesh tu, dia ini kaya raya. Di Bangladesh ni dia kaya raya. Tapi dia teringin nak duduk lama dekat Mekah. Cerita dia. So dia boleh lah pergi umrah tu, dia boleh, bukan tak boleh bayar, boleh pergi umrah, tapi 10 hari patah balik. So dia malas. Jadi dia punya syarikat, dia bagi dekat anak dia untuk jalankan. Bila dia percaya anak dia boleh jalankan, dia sengaja apply kerja. Tukang masak ke atau tukang apa ke. Dia sengaja. Kalau tak salah waktu tu dia nak jadi tukang cuci Masjid Haram. Dia apply. Jadi tenaga kerja. Jadi pekerja.
So dia pergi sana jadi pekerja, dia buat pekerja, habis dia alhamdulillah lah, dia boleh nikmat. Dia rasa nikmat. Padahal dia ni orang terhormat kaya dekat Bangladesh ni. Sampai macam tu. Tapi dia ambil setiap kesempatan bila dia tidak bekerja, masa dia tengah rehat, dia akan ada dekat Masjidil Haram dan ibadah dan solat dan dengan segalanya. Ini contoh dia. Hadir wal hadra hafizakumullah. Waktu haji dia memang ambil cuti. Dia nak buat haji sahaja. Tak buat yang lain. Duduklah lama waktu tu. Ini contoh dia. Padahal dia kaya raya. Dia tak berhajat. Duit tu dia guna untuk dia duduk kat situ. Ada orang yang macam tu, tuan-tuan. Hadir wal hadra hafizakumullah. Ya, tak semua orang mampu mencapai derajat tersebut. Itu kita iktiraf. Tapi kita sebagai umat Islam kena ada at least paling tidak ada niat untuk meninggikan ibadat kita, meningkatkan ibadat kita. Ini yang susah. Jadi kadang-kadang orang tak sedar. Jadi kita kena sedar, kita kena ada usaha. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Okay. Dan sunat dihidupkan malam itu dengan berbuat ibadat, dan sunat ia mengambil 7 buah batu kerana melontar jamrah Aqabah, dan besar batu pelontar itu sekira-kira hujung telunjuk. Hujung telunjuk. Ni. Bahasa Indonesia kita panggil kerikil. Bahasa Melayu tu batu kecil lah kot. Atau sekadar kacang full. Kecil-kecil tak apa. Dan makruh besar daripada itu atau kecil daripada itu. Jadi tak bolehlah lagi kecil macam pasir. Tak boleh lah. Dan sunat membasuh akan batu pelontar itu. Basuh dulu. Dan sunat ia berhenti di Muzdalifah. Itu sehingga masuk waktu subuh. Kat Muzdalifah tu sampai masuk waktu subuh. Maka hendaklah ia sembahyang subuh pada awal waktu. Kemudian berjalan ia hingga sampai ke Masy'aril Haram, iaitu bukit kecil pada akhir Muzdalifah. Maka sunat ia wukuf di situ serta membanyakkan membaca zikir dan berdoa sehingga kabur-kabur akan dan dibaca. Sehingga kabur-kabur dan dibaca. Allahumma bihaqqil masy'aril harami wa baitil harami wa syahril harami wa rukni wal maqami abligh ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minna tahiyyata wa salamah wa dakhilna ma'ahu daras salami ya dzal jalali wal ikram. Artinya, wahai Tuhanku, dengan berkat hak masy'aril haram ini, dan dengan berhak-hak baitil haram, dan dengan hak bulan yang haram, dan dengan berkat rukun dan maqam, sampaikan olehmu akan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami akan tahiyyah dan salam, dan masukkan olehmu akan kami sertanya ke dalam syurga Darussalam. Wahai Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kemudian ia berjalan ke Mina dahulu daripada terbit matahari hingga sampai ia kepada satu tempat yang bernama Wadi Muhassar, iaitu lembah yang sial. Maka sunat digerakkan kenderaannya serta dicepatkan kerana tempat yang sial, tempat yang pernah turun azab, tempat yang dilaknat oleh Allah SWT. Means Allah SWT pernah menjatuhkan azab di situ. Ini sebaiknya, maksud dia laknat di situ contoh dia. Sebaiknya kita jangan lama di situ. Kita tak boleh duduk lepak kat situ, tak. Kita dituntut untuk kalau lalu tu lalu laju-laju. Digerakkan kenderaannya serta dicepatkan atau ia lari-lari jika ia berjalan kaki hingga diputuskannya akan lintang Wadi Muhassar itu. Itu saya dah pernah lalu, means turis guide tu dia bawa dia bagi tahu ini Wadi Muhassar. Ni macam ni. Sebab saya tak pernah pergi haji tapi dia lalu tu dia bagi tahu. Ada yang kata seingat saya lupa. Cuma dia kata di situlah tempat. Jadi salah satu tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul adalah beliau baginda lahir pada tahun Fil. Kenapa dipanggil tahun Fil? Kerana pada tahun itu cerita dia, jadi ada Abraha yang datang akan menghancurkan Kaabah. Abraha ni dari Yaman. Jadi Yaman tu dulu negeri kaya. So Abraha ni kaya sampai dia buat Kaabah dari emas. Kaabah dari emas. Dengan harap sebab Yaman ni juga Arab. Ilah Arab juga. Bangsa Arab. Jadi
Abraha ni teringin. Bukan teringin. Dia nak orang Arab ni pergi ke Kaabah dia. Bukan Kaabah yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Bapa atuk kepada orang Arab. Kerana Ismail ni, turunan Ismail ni Arab. Kalau turunan Ishak, Nabi Ishak, Yahudi. Ni contoh dia. So, Ibrahim ni kan dipanggil, mereka ini ala dini Ibrahim. Berada pada jalan atau agama Nabi Ibrahim. Tapi cucu cicit-cicit dia telah mengkorup sehingga menjadi Arab jahiliyah yang menyembah berhala. Ni. Lalu bila datang Nabi Muhammad SAW, maka dikembalikan kepada dinul hanif. Kepada agama Nabi Ibrahim. Millati Ibrahim. Ni. Okay. Jadi cerita dia, Abraha ni, nak orang Arab ni datang ke Kaabah dia di Yaman. Tapi tak. Maka apa dia buat? Dia nak hancurkan Kaabah di Mekah. Padahal orang Quraisy pada waktu itu takut. Dan mereka tahu mereka tak mampu nak lawan. Sebab Quraisy ni yang menguasai Mekah. Mereka ini limited. Jadi kerana memang Mekah ni asal dia kan wadi yang padang pasir, padang jarak, padang tekukuk. Tak ada apa-apa. Air pun tak ada. Kan kisah dia Nabi Ibrahim disuruh diperintah oleh Allah bawa Hajar dan Ismail lahir kat situ, tak salah. Yang nantinya dibinanya nantinya terjadinya tawaf, jadinya air Zamzam yang dipijak oleh Nabi Ismail alaihissalam sehingga keluarlah air Zamzam. Dan juga sa'i kan, ibadat-ibadat itu, peristiwa yang kita semua dah tahu dan dah belajar, keluarlah air Zamzam. Jadi air Zamzam itu satu-satunya sumber air di Mekah. Kan? Ini barakah Nabi Ismail alaihissalam. Sampai hari ini masih keluar air. So hadirin wal hadirat hafizakumullah. Just bayangkanlah. Mekah ni tak ada apa-apa pada waktu itu. Jadi Yaman ni Abraha datang nak hancurkan Kaabah. So bila sampai dekat tempat tersebut, Wadi Muhassar ni kalau tak salah, waktu itu Allah turunkan burung ababil untuk membunuh dan menghancurkan tentera Abraha. Jadi Abraha ni datang bukan datang sembarangan, tuan-tuan. Datang tentera fil. Tentera gajah. Kalau dekat negara Arab pada waktu itu, gajah itu dianggap tentera elit. Kalau zaman sekarang ni kira alat senjata mereka dah pakai F-18 ke, F-20 Tomcat ke. Dah bawa senjata-senjata yang canggih. Zaman dulu tu, kalau tentera Arab ni, ada gajah ni dah paling hebat lah. Gajah ni dia tentera yang paling hebat. Dan bukan mudah. Kerana gajah ni, dia kena import daripada Afrika. Kena import atau dari India. India memang banyak gajah. Di Nusantara banyak gajah. Di negara Arab ni gajah tak berapa. Sebab mereka padang pasir. Mereka banyak tentera unta banyak. Tapi tentera gajah ni, susah. Dan gajah ni banyak memerlukan air yang banyak. Ni dia boleh bawa tentera gajah, tuan-tuan. Nak serang Mekah. Kira kalah memang makan mati katak lah. Lebih kurang macam tu. Sehingga kan dalam Sirah Ibn Hisham menceritakan, Quraisy ni lari lintang pukang naik ke gunung. Termasuk Abdul Muttalib. Naik ke gunung, tuan-tuan. Takut. Ini takut kerana akan diserang. Tapi Allah SWT turunkan burung ababil yang membawa batu api dan menghancurkan tentera Abraha. Bayangkan. Disaksikan dalam surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Diturun burung bawa batu berapi dari neraka lah. Untuk membunuh tentera Abraha. Untuk menghancurkan tentera Abraha. Kalau itu pun kita tak boleh nampak ini tanda kebesaran daripada Allah. Macam mana? Yang tiba-tiba tahun tu lahirlah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dipanggil tahun fil. Tahun fil. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Dan sunat ia pada ketika berjalan itu terkadang mengucap. Jadi tempat tadi tu adalah tempat turunnya burung ababil. Maksudnya untuk membunuh tentera Abraha. Sebab dah dekat nak masuk Mekah. Dan sunat ia pada ketika berjalan itu terkadang mengucap talbiyah. Sunat dia mengucap talbiyah. Dan terkadang mengucap takbir hingga sampai kepada Jamratul Aqabah. Maka melontar ia akan Jamratul Aqabah itu kemudian daripada naik matahari segalah. Qadra rumhin. Itu segalah. Dan kaifiat melontar jamrah itu bahawa berdiri ia menghadap kiblat. Dan jika dihadapi Jamratul Aqabah itu nescaya harus. Kemudian maka melontarkan ia akan jamrah itu dengan 7 buah batu. Dan sunat mengucapkan pada setiap melontar itu akan takbir iaitu Allahu Akbar ala ta'atir rahmani wa irghami syaitani. Allahumma tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabika. Artinya Allah itu Tuhan yang maha besar. Aku melontar ini atas mengerjakan taat akan Tuhan yang amat murah dan menghinakan syaitan. Wahai Tuhanku, kerana membenarkan kitabmu dan mengikut bagi jalan nabimu. Maka apabila selesai ia daripada melontar itu, maka putuslah ia daripada mengucap talbiyah dan daripada takbir, melainkan takbir yang kemudian daripada tiap-tiap sembahyang, dan dinamakan takbir itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Kan kita baru lepas haji. Ni Aidul Adha, mubarak semua. Idul mubarak, saya lupa nak ucapkan. Tapi dah lebih dah lepas. Masa dia hadir wal hadir hafizakumullah. Jadi pagi subuh waktu 9 hari bulan tu kita dah takbir muqayyad dah. Malam raya kita takbir mursal. Mursal tu takbir banyak. Sebab tu keluarga kami kalau malam raya memang takbir, kita duduk bersama dan takbir bersama. Bukan muqayyad tapi takbir bersama. Allahu Akbar, Allah, macam itulah. Kan? Dengan takbirnya mungkin sampai pukul 10 macam tu. Lepas tu kita berhenti makan malam. Lepas tu sambung dan lain-lain. Mengerat silaturahim. Lalu setelah sembahyang raya min zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh sampai habis hari tasyrik. Itu kita muqayyad, takbir muqayyad. Sebab itu kalau tuan-tuan dekat masjid, dia akan baca Allahu Akbar, dia akan baca takbir muqayyad tadi. Itu nama dia takbir muqayyad. Maka iaitu dimulai daripada zuhur dari hari nahar, yakni hari yang ke-10 pada bulan Zulhijjah. Hari ke-10 bulan Zulhijjah itu hingga kemudian daripada sembahyang asar pada hari tasyrik, iaitu hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Dan tiada sunat berhenti kerana membaca doa kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah itu, tetapi ia berdoa pada kediamannya juga. Terus. Dan sifat takbir yang dibaca kemudian dari tiap-tiap sembahyang iaitu, ni sirat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarikalah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Dan sunat kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah itu menyembelih akan hadyu, binatang sembelihan. Jika ada sertanya hadyu atau menyembelih akan korban. Dan sunat menyembelih itu dengan sendirinya. Jadi sunat tu kita sembelih yang sembelih. Tapi ustaz, kita tak reti, tak ada masalah. Kita boleh wakilkan. Ini perbahasan korban. Dah habis dah. Itu kita sempat buat iaitu kursus korban. Ni kita buat kursus korban. Cara menyembelihnya. Sebab kami di masjid waktu itu saya ceramah korban tu di Negeri Sembilan. Tapi nak ceritanya di
kami di masjid, mak kami di sinilah, Masjid Syakirin, kita sembelih 12 lembu, 1 kambing. Dibahagi 4 orang penyembelih, 3 orang penyembelih. Tambah satu lagi yang baru dilatih, imam yang baru dilatih untuk sembelih. Jadi yang menyembelih ni tak boleh biasa-biasa sebab orang Melayu tak biasa menyembelih. Tapi kalau boleh, kena sembelih sendirilah. Tapi kerana kami, jadi yang kita ada 3 orang ni, 4 orang ni, kita memang tukar menyembelih. Jadi memang dah tahu cara menyembelih. Jadi mana satu urat, wari dan lain-lain yang perlu dipastikan terpotong. Lebih bagus tajam sehingga sekali sap habis. Nyawanya habis sekali sap. Ini. Terus supaya tak sakit. Dengan laju sap. Itu. Termasuk wari dia. Tapi pernah iaitu ada kawan saya bila dia sembelih dah terputus, dah sah lah. Cuma ada satu wari tu dia macam terlekat. Kerana pisau ni bila dia terkena dengan lemak, dia jadi apa? Macam tumpul. Bukan tumpul, dia tumpul sikit. So terpaksa pegang urat tu untuk dipotongkan. Tapi dia dah tenggorokan dia semua dah pun wari yang ni dah habis dan tak tercabut pun, terus sekali. Cuma lihat sikit dia kena dalam sikit. Macam tu. Baru boleh. Jadi ini kena buat. Kalau sunnah dia sendiri. Kalau wakilkan macam mana? Seperti yang ada sekarang. Ya boleh. Wakilkan ini seperti kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu dia korban. Jadi dia wakilkanlah. Mungkin kerana dia perempuan mungkin. Tapi dalam hadis itu baginda SAW suruh dia datang tengok. So dia pergi sendiri tengok. Sebab itu biar dia tengok darah tersebut. Lebih kurang macam tu. Jadi ini sebab itu disunatkan, dianjurkan. InsyaAllah dianjurkan untuk orang yang berkorban tu hadir tengok. Ini yang perbahasan macam mana kalau korban luar negara, Ustaz. Korban luar negara. Bukan tak sah. Boleh. Dah ada fatwa daripada Sulaiman Al-Kurdi. Dia pernah ditanya, dia kata boleh dan sah. Akikah ataupun korban. Cuma dia tak bahas mana yang afdal tak afdal. Dia hanya bahas boleh. Kalau afdal dan tidak afdal, kerana ada hadis yang Rasul suruh Aisyah lihat, so afdal lah juga kita buat di tempat yang kita boleh tengok. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Cuma nak buat dekat luar negara, Kristian, orang yang miskin, buat banyak-banyak lah. Tak ada masalah. Kan? Kita buat yang kat sini, kita buat yang kaya-kaya tu daripada duit simpan berkulat. Kan? Contoh dia. Lebih baik sedekah, buat banyak. Korban tu buatlah satu. Satu dekat Cambodia, satu dekat Yaman, satu dekat Tarim, satu dekat Afrika ke, kat Kenya ke, dekat mana ke, buat. Itu seperti itu. Dan sunat dibacanya pada ketika itu, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika, taqabbal minni kama taqabbal min khalilika Ibrahim. Ini kalau dia. Okay. Kalau online, taqabbal min siapa contoh dia. Artinya aku menyembelih dengan nama Allah. Allah Ta'ala yang maha besar. Wahai Tuhanku, ini daripadamu dan denganmu dan bagimu, maka terimalah olehmu daripada aku seperti engkau menerima daripada kekasihmu Nabi Ibrahim AS. Okay. Dan yang terlebih afdal, korban itu iaitu unta, kemudian maka lembu, kemudian maka kambing biri-biri, kemudian maka kambing betul. Kambing betul ni kambing Jawa kalau kat sana. Melayu ni kambing Melayu kambing Malaysia, kambing Melayu ni. Dia bukan kambing biri-biri. Maka bersekutu 7 orang dalam satu unta. Kemudian maka bersekutu 7 orang dalam satu lembu. Kalau nak buat akikah sekalipun jadi. Korban contoh dia
7 bahagian, 6 bahagian korban, 1 bahagian akikah. Jadi, ada dalam kitab Minhajul Talibin kalau tak salah, membahas perkara tersebut. Dalam 1 lembu itu. Dan umur unta yang memadai korban itu iaitu 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Dan umur lembu itu iaitu 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Ni sebab itu. Tapi saya heran lembu yang ada di Malaysia ni banyak macam kecil-kecil. Rupanya banyak dia kata 2 tahun setengah. Dia kata. Ni. Sebab yalah Malaysia ni memang kecil-kecil dah. Buat macam mana? Genetik dia macam tu. Atau dia tu datang daripada Myanmar ke, datang daripada Thailand dan lain-lain. Tapi ada lembu tu hari tu di Masjid Syakirin ada lembu yang sangat besar. Kita panggil sado, lembu sado. Yang mana dia datang daripada Perancis. Mahal lah. InsyaAllah. Tapi daging dia lagi banyak. Ini. Ni. Dan dia sedekah kan. Dan umur kambing biri-biri itu iaitu setahun masuk kepada 2 tahun. Setahun masuk kepada 2 tahun. Dan umur kambing betul itu iaitu 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Jadi biri-biri setahun masuk ke 2 tahun. Kalau kambing betul itu 2 tahun masuk pada 3 tahun. Ini pada mazhab Imam Asy-Syafi'i kita rahimahullah ta'ala. Adapun pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya yang bernama Ghunyah, itu maka umur kambing kibashi yang memadai akan korban itu 6 bulan. Dan umur kambing betul itu setahun masuk kepada 2 tahun. Dan umur lembu yang memadai akan korban itu yang sempurna 2 tahun. Dan umur unta yang memadai akan korban itu sempurna 5 tahun. Demikianlah disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Ghunyah tadi. Dan sabda Nabi SAW, khairul udhiyati al-kabshu al-aqran wal bayda'u afdalu minal ghabra'i wa sauda. Artinya yang terlebih baik korban itu kambing biri-biri yang bertanduk. Dan yang putih itu terlebih afdal daripada kelabu dan daripada hitam. Jadi yang putih itu lebih afdal daripada kelabu dan daripada hitam. Okay. Cuma kadang kambing ni kalau dia dah ada tanduk, dia nak tanduk kita je. Itu. Macam-macam. Ni. Dan tiada memadai. Dan tiada memadai akan korban itu binatang yang sangat sakit lagi kurus. Dan tiada memadai yang kena kudis dan jikalau sedikit sekalipun. Dan tiada memadai yang buta tetapi memadai akan korban itu yang terbelah telinganya jika tiada hilang suatu juzuk daripadanya. Dan tiada memadai yang dikerat telinganya atau hidungnya dan jikalau sedikit sekalipun. Inilah pada mazhab imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya yang bernama Ghunyah. Fala yudhahi bi'adba'il qarni wal udhuni. Wahia ma zahaba aksaru udhuniha au qarniha. Wa qila ma zahaba thuluthu udhuniha wa qarniha. Mazhab Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya, maka janganlah menyembelih dengan azba'ul qarni wal uzun, dan iaitu yang hilang kebanyakan telinganya dan kebanyakan tanduknya. Dan tiada memadai binatang yang ketiadaan ekor pada asal kejadiannya, bersalah-salahan yang dikerat, maka iaitu tiada memadai dan memadai khashi dan memadai yang tiada bertanduk dan memadai pecah tanduknya jika tiada membinasakan akan dagingnya. Dan setelah menyembelih itu maka ia bercukur. Dan sunat bercukur ia menghadap kiblat. Dan sunat dimulai daripada hadapan atau kanannya hingga belakangnya. Kemudian maka pada pihak hadapannya yang kiri hingga ke belakang dan membacanya pada ketika itu Allahumma athbit li bi kulli sya'ratin hasanatan
wamhu anni biha sayyi'atan warfa'li biha indaka darajatan. Artinya, wahai Tuhanku, sabitkan olehmu bagiku dengan tiap-tiap satu helai rambut akan kebajikan dan hapuskan olehmu daripada aku dengan dia akan kejahatan. Dan angkatkan olehmu bagiku dengan dia daripadamu akan derajat. Ni. Itu doanya. Okay. Dan yang lebih afdal pada perempuan itu mengerat rambutnya, dan yang terlebih afdal pada lelaki itu bercukur. Jadi kalau perempuan tu potong, ngerat tu maksud dia potong rambut. Kalau lelaki itu bercukur. Dan apabila dikerjakan 2 daripada 3, maka hasil tahallul awal iaitu dikerjakan melontar dan tawaf, atau dikerjakan bercukur dan tawaf itu, maka hasillah tahallul awal, maka halal baginya segala yang diharamkan di dalam ihram dahulu itu, melainkan jima' dan akad nikah dan menyentuh perempuan dengan syahwat dan mengambil bau-bauan, maka iaitu tiada halal melainkan apabila mengerjakan yang 3 itu, maka dinamakan tahallul tsani, yakni apabila dikerjakan melontar dan bercukur dan pergi tawaf, maka halal ia jima' dan halal sekalian yang diharamkan di dalam ihram dahulu itu. Masya Allah. Dan tiada disyaratkan tertib antara yang 3 ini, tetapi sunat jua, yakni apabila sampai ke Mina, maka melontar kemudian, maka menyembelih kemudian, maka bercukur kemudian, maka pergi pada hari itu ke Mekah kerana tawaf, dan dinamakan ini akan tawaf ifadah dan tawaf ziarah dan tawaf fardu dan tawaf rukun. Dan kaifiat tawaf ini iaitu seperti tawaf kudum yang terdahulu, sama macam tawaf kudum. Dan masuk waktu melontar dan bercukur dan tawaf rukun ini kemudian daripada setengah malam yang ke-10 pada bulan Zulhijjah. Dan masuk waktu menyembelih itu iaitu dengan naik matahari segala dan sekadar sembahyang hari raya dan khutbahnya. Hadiri wal hadir azakumullah. Dan jika ia telah sa'i kemudian daripada tawaf kudum, dahulu akan sa'i fardu, dan apabila selesai daripada tawaf itu, maka iaitu kembali ia ke Mina kerana bermalam dan melontar jamrah yang 3, iaitu apabila gelincir matahari pada hari yang ke-11. Sunat ia mandi kerana melontar jamrah yang 3, iaitu jamratul ula dan jamrah wusta dan jamratul aqabah, dan dimulai dengan melontar jamrah ula, dilontarnya akan jamrah itu 7 buah batu, kemudian maka ia berjalan ke kiri sedikit, maka berhenti ia pada menghadap kiblat dan mengucap alhamdulillah dan tahlil dan takbir dan meminta doa, sekadar membaca surah Al-Baqarah, kemudian maka ia berjalan kepada jamratul wusta dan melontar ia seperti melontar jamratul ula, kemudian berjalan kepada jamratul aqabah dan melontar ia jamratul aqabah itu dengan 7 batu. Dan tiada disunatkan ia berhenti pada jamratul aqabah ini, dan jangan ia berpaling kepada suatu pekerjaan tetapi kembali ke rumahnya. Hadiri wal hadir azakumullah. Ini. Dan bermalam pula ia pada malam yang ke-12 daripada bulan Zulhijjah, dan dinamakan malam ini malam nafar awal. Maka apabila telah sembahyang zuhur, maka pergi ia melontar akan jamrah yang 3 itu pada tiap-tiap 7 buah batu seperti hari yang dahulu itu. Kemudian daripada melontar itu, maka jika ia berkehendak pulang ke Mekah, nescaya harus, maka apabila keluar dahulu daripada masuk matahari, maka tiada sesuatu atasnya daripada dam, dan jika ia berhenti hingga masuk matahari padahal di dalam Mina, maka wajib ia bermalam semalam lagi dan melontar jamrah yang 3 pada tiap-tiap 1 jamrah 7 buah batu seperti hari yang dahulu itu. Dan barang siapa meninggalkan bermalam atau meninggalkan melontar jamrah, maka wajib atasnya dam, iaitu menyembelih seekor kambing yang memadai akan korban. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka wajib ia puasa 10 hari, 3 hari kemudian daripada hari tasyrik dan 7 hari ketika sampai ke negerinya. Ini. Dan seyogyanya jangan ditinggalkannya hadir sembahyang berjamaah di dalam Masjid Khaif di Mina, kerana pahalanya itu amat besar. Dan apabila ia pulang ke Mekah, maka sunat ia berhenti pada tempat yang bernama Muhasab, iaitu tempat yang antara Mina dan Mekah,
tetapi terlebih hampir ke Mekah dan sembahyang asar dan maghrib isyak dan di situ kemudian maka tidur sesaat, kemudian maka ia masuk ke Mekah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang disebutkan. Okey. Lalu jumlah yang ke-8 pada menyatakan sifat umrah dan barang yang kemudian daripadanya hingga tawaf wada. Ini umrah pula. Dan barang siapa berkehendak mengerjakan umrah sama ada kemudian daripada haji atau dahulunya, maka sunat ia mandi. Kemudian lalu ia pakai kain ihram, iaitu pakai kain seperti sepinggangan dan selindang yang putih keduanya. Itu seperti yang terdahulu pada mengerjakan haji. Sama dari segi itu ihram dia. Dan wajib ia ihram umrah daripada miqatnya. Dia kena pergi kat miqat. Dan yang terlebih afdal, miqat umrah itu iaitu tempat yang bernama Ji'ranah. Ji'ranah tu kemudian tempat yang bernama Tan'im, kemudian maka tempat yang bernama Hudaibiyah, maka berniat ia ihram dengan umrah, demikian niatnya. Ji'ranah ni tempat untuk miqat, tak jauh dari Mekah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau dari Madinah, Bir Ali lah misalan dia. Artinya sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengan dia kerana Allah Ta'ala. Dan sunat diiringinya niat itu dengan talbiyah. Dan sunat dahulu daripada ihram itu sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Kemudian maka ia berjalan ke Mekah. Padahal ia mengucap talbiyah hingga masuk ia ke Masjidil Haram. Maka apabila masuk ia ke Masjid Haram, maka tinggalkan mengucap talbiyah, maka tawaf itu 7 keliling. Kemudian maka sa'i ia kemudian maka bercukur dan kemudian dan dengan itu sempurnalah umrahnya. Dan sunat bagi orang yang mukim di Mekah bahawa membanyakkan mengerja umrah dan membanyakkan tawaf dan membanyakkan melihat Baitullah. Dan sunat ia masuk ke dalam Baitullah dan sunat ia di dalam Baitullah itu sembayang, dan yang terlebih afdal tempat sembayang itu pada antara 2 tiang Baitullah. Dan sunat membanyakkan akan minum air zam-zam, dan sunat ia mencibuk dengan sendirinya, dan sunat berpuas-puas akan minum air zam-zam itu hingga penuh perutnya, dan sunat dibacanya dengan ketika minum air zam-zam itu, Allahumma ja'alhu shifaan min kulli da'in wa saqam warzuqnil ikhlasa wal yaqina wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan dia ubat daripada segala penyakit dan kesakitan, dan beri rezeki olehmu akan daku akan ikhlas dan yakin, dan beri olehmu akan daku maaf di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan Nabi SAW sabda, ma'u zamzam lamma syuriba lahu ayyushfi mimma qusida bihi. Lima syuriba lahu ayyushfi mimma qusida bihi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim menurut Takhrij Al-Iraqi. Apa dia kata? Artinya air zam-zam itu menyampaikan bagi orang yang diniatkan meminum baginya. Lima syuriba lahu. Baginya. Yakni menyembuhkan daripada barang yang dikasat dengan dia, dan menyampaikan bagi barang yang dikasatkan dengan meminum akan dia itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perbahasan tentang umrah. Okey, lalu nak masuk bab tawaf wada'. Tawaf wada' ni panjang sikit. Sebab dia ada perbahasan yang mendalam yang kadang-kadang orang tidak mengambil penting tentang tawaf wada' ini, yang perlu kita ambil ihtimam terhadapnya. InsyaAllah, kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi pada pertemuan minggu hadapan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita niatkan kita istiqamah sampai khatam kitab Syiarus Salikin ini, supaya mendapat keberkatan dan juga ilmu yang banyak yang perlu kita lalui, yang perlu kita baca kulit ke kulit. InsyaAllah semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.